Matematik tingkatan 1, bab 5, ungkapan algebra. 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Part A pemboleh ubah, part B ungkapan algebra, part C penentuan nilai ungkapan algebra. Part A pemboleh ubah, standard pembelajaran, menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberikan justifikasi. Pemboleh ubah ialah satu kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Kita boleh menggunakan huruf yang sesuai untuk mewakilkan pemboleh ubah. Contohnya huruf X, Y atau Z. Terdapat dua jenis pemboleh ubah, iaitu pertama, pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap, dan kedua ialah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah. Contoh 1, buku teks muka surat 106, wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Soalan A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap, yang ini adalah pemboleh ubah bagi soalan ini. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Kedua, tentukan adakah pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap ini, dia adalah tidak berubah. Maka nilai yang dia mempunyai nilai yang tetap kerana kadar faedah adalah tetap untuk 1 tahun. Seterusnya, lihat soalan B. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Langkah pertama, wakilkan pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Saya wakilkan dengan huruf T kecil. Mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Kedua, tentukan pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Lihat di bawah ni. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Sebab dia tunjukkan setiap hari, maka T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah setiap hari. Latih diri 5.1a, buku teks muka surat 107. Soalan 1. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Lihat soalan A. Jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Pertama, perlu carikan huruf yang sesuai untuk mewakili pemboleh ubah bagi soalan ini. Kedua, tentukan dia adalah nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Contohnya, saya wakilkan dengan huruf K, mewakili jisim badan setiap murid di dalam kelas. Lepas tu, K mempunyai nilai yang berubah kerana jisim badan setiap murid di dalam kelas anda adalah berbeza. Maka dia adalah nilai yang berubah. Murid-murid boleh terus selesaikan soalan B, markah yang diperolehi Jaina dalam satu ujian matematik. Dan seterusnya soalan C, jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Dan D, suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Seterusnya, lihat part B, ungkapan algebra. Standard pembelajaran menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili satu situasi. Lihat sini.
Ungkapan algebra ialah gabungan satu atau lebih nombor dan boleh ubah dengan operasi tambah dan ataupun tolak. Satu ungkapan algebra dapat diterbitkan daripada situasi yang diberi. Lihat jadual di bawah. Menunjukkan ungkapan algebra yang mewakilkan bilangan blok kayu di dalam setiap beg tidak diketahui. Lihat situasi yang pertama. Satu beg mengandungi X blok kayu. Maksudnya dalam beg ini, saya tak tahu berapa blok yang ada dalam beg ini. Maka saya gantikan dengan X. Jumlah blok kayu hanya X saja. Saya tak tahu berapakah yang ada dalamnya. Tengok situasi yang kedua. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Lihat di sini ada 3 beg. Maka X saya tak tahu berapa nilainya. Bila saya masukkan 3, saya gunakan tambah 3. Sebab saya masukkan 3. Maka dia punya pemboleh ubah ialah X tambah 3. Seterusnya, lihat situasi yang ketiga. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Lihat beg ini hanya X saja. Saya tak tahu berapa blok yang ada dalamnya. Dalam itu saya keluarkan 4. Maka saya tolak 4. Kalau saya masuk tambah. Kalau keluar tolak 4. Maka dia X tolak 4. Dia ini adalah pemboleh ubah dia. Lihat situasi seterusnya. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. X tak tahu berapalah blok yang dalam tu. Tapi saya nak bahagikan kepada 2 orang murid. Maka saya tuliskan X bahagi dengan 2. Ini adalah bahagi. Seterusnya, lihat situasi yang seterusnya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Maksudnya ini ialah beg yang pertama X, X kedua X juga. Dan sini ada 2 beg. Maka saya gunakan 2 darab 2 beg darab X. Sama dengan 2X. Saya tak boleh X tambah dengan 2. Sebab yang ini adalah 2 darab dengan X. Seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambahkan dengan 2 blok kayu. Lihat sini ya. Pertama, 2 ini adalah 2X. Sebab X, dia ada 2 beg, 2X. Lepas tu yang ini Y. Tambah 1 Y. Lepas tu tambah lagi 2 blok. Tambah 2. Dia akan jadi 2X tambah Y tambah 2. Seterusnya tengok situasi yang terakhir. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Maksudnya sekarang saya nak tetapkan berapakah jisim bagi blok kayu dalam 2 beg ini. Tengok pertama. Mengandungi 2 beg. Okey, 2 beg. 2 darab dengan X. Lepas tu, jisim setiap blok kayu ialah P gram. Darab dengan P. Maka 2 darab X, 2X. Darab dengan P, 2XP. Jisim blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dalam nombor dan pemboleh ubah. Misalnya, X tambah 3, X tolak 4, X bagi 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2, dan 2XP. Semua ini dibangkitkan ungkapan algebra. Lihat contoh 2, buku teks muka surat 108. Yusri memberi
5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Lepas tu dengan 8 biji oren dengan harga Y sen. Sekarang perlu tuliskan satu ungkapan algebra bagi jumlah wang. Jumlah wang yang dibayar. Lihat pertama. Jumlah harga apple. Dia ada 5 biji. 5 biji. Lepas tu darab dengan X. X tu saya tak tahu berapa harga bagi sebiji. Maka jumlah harga apple ialah 5X. Lepas tu 8 biji oren. 8 darab dengan Y. Dia akan jadi 8Y. Kalau minta ungkapan algebra yang minta ialah jumlah wang, maka saya akan gunakan tambah. Maka jumlah bayaran ialah 5X tambah dengan 8Y. Sebab dia tanyakan jumlah wang. Jumlah wang biasanya kita akan gunakan tambah. Seterusnya, lihat latih diri 5.1b buku teks muka surat 108. Soalan 1. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Lihat soalan A. Tolak 7 daripada satu nombor X. Okay. Ini sudah dibagi. Tolak 7. Maka jawapan dia ialah pemboleh ubah ialah X tolak 7. Ini adalah jawapannya. Macam ni saja. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan B. Hasil tambah, yakni hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat menampung 4 orang. Seterusnya, lihat soalan D. Puan Nio memberikan mkg ikan kerisi yang berharga ringgit Malaysia P sekilogram dan N kilogram ikan cecaruk yang harganya RMQ sekilogram. Berapakah jumlah bayaran? Kalau lihat sini, jumlah bayaran ialah tambah. Dan soalan E, umur Nazim ialah H tahun dan umur Jajid ialah K tahun. Manakala umur Izra dan 2 kali umur Jajid, berapakah beza umur antara Namin dan Izra? Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan-soalan ini. Seterusnya, tengok part C, penentuan nilai ungkapan algebra. Standard pembelajaran menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan mempunyai berkaitan dengan situasi yang seterusnya, lihat contoh 3 dalam buku teks muka surat 109. Lihat soalan ini. Diberikan X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Carikan nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Penyelesaian bagi soalan ini ialah 8X tolak 5Y tambah 7. Maksudnya, saya perlu masukkan, gantikan X dengan 3, gantikan X dengan 3, Y dengan 2. Selepas selesai masukkan nilai, lihat sini. Bila nampak ada dalam kurungan, maksud dia adalah darab. 8 darab 3, 24. 5 darab 2, negatif 10. Dan belakang ini tidak ada tambah, tak ada tolak. Dia salin saja tambah dengan 7. Gunakan kalkulator 24 tolak 10 tambah 7. Jawapan dia ialah 21. Murid-murid boleh juga gunakan cara kalkulator saintifik untuk selesaikan soalan ini. Seterusnya, latih diri 5.1c buku teks muka surat 109. Soalan 1. Diberikan P sama dengan 5, Q sama dengan 2 dan A sama dengan negatif 4. Carikan nilai bagi setiap ungkapan yang diberi. Ini soalan dia. Contohnya, 2P tambah Q.
Sekarang perlu cara masukkan nilai P dan Q, iaitu 2, P ialah 5, tambah Q, Q ialah 2. Ini 2 dah nampak kurungan, darab 2 darab 5, 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Maka jawapan dia ialah 12. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan B, soalan C dan soalan D. Lihat soalan 4, buku teks muka surat 109. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja. Soalan A. Tuliskan satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Katakanlah, murid lelaki gunakan X huruf dan murid perempuan gunakan Y. Maka ungkapan yang dibagi ialah 1/3 daripada murid lelaki. Lelaki lepas tu dalam satu kelas tambah dengan Y. Lepas tu hanya 9 orang murid perempuan bukan. Maksudnya tolak dengan 9. Seterusnya tengok soalan B. Jika kelas tu terdiri daripada X ialah 12 orang murid lelaki. Lelaki tadi kan, saya gantikan dengan X. Lepas tu Y perempuan ialah 16 orang. Lepas tu gunakan ungkapan yang tadi buat tu 1/3 X tambah Y tolak 9. Lepas tu masukkan nilai X dan Y. 1/3 X ialah 12. Y ialah 16. Tolakkan 9. 1/3 darab dengan 12 akan dapat 4. 4 tambah 16 tolak 9. Hanya dalam kurungan saja gunakan darab, yang lain tu buat seperti biasa. 4 tambah 16, 20. 20 tolak 9 sama dengan 11. Maka soalan ni selesailah. Latih diri 5.1c, buku teks muka surat 109. Lihat soalan 2. Encik Anam dan Encik Tan mendema beras kepada mangsa banjir. Encik Adam mendema 8 kampit beras yang setiap satu jisinya 2 kg. Encik Tan mendema 4 kepis beras yang setiap satu berjisim Y kg. Tulis satu ungkapan bagi jumlah jisim beras yang didema oleh mereka. Maksudnya, Encik Adam, tengok maklumat yang dibagi, 8 kampit beras yang mempunyai X kg. Maksudnya 8 X. Lepas tu jumlah ialah tambah. Encik Tan ialah 4 kampit beras yang setiap jisimnya ialah Y kg. Maka ini adalah jawapan dia lah. Lepas tu gunakan soalan B. Gunakan 8X tambah 4Y. Hitungkan jumlah jisim beras. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Lihat soalan 3. Jen dan Kamisa masing-masing memberi N dan N kepin kad hari raya dengan harga P sekeping untuk diberi kepada rakan muslim mereka. Tuliskan satu ungkapan bagi beza wang. Maksudnya P berapa harga, lepas tu N tolak N. Ini adalah beza wang yang dibayar oleh mereka. Lepas tu soalan B. B, N sama dengan 8, N sama dengan 6, P sama dengan 1/5. Hitungkan beza wang. Maksudnya gunakan P, N tolak N untuk dapatkan beza bayaran antara mereka. Sekian, terima kasih.